Kita pergi kepada soalan yang pertama. Dapat soalan macam biasalah. Kena garis dulu. Soalan ini tak ada debit dan kredit, jadi kena hati-hati. Kena kenal mana belanja hasil, liability, equity. Jadi buat garis 3 paling banyak lah 3. Okey, paling praktikal 3. Cikgu, yang ni ke yang macam contoh soalan tadi? Ya. Sebab tak ada debit. Kemungkinan juga ada macam ni. Kebanyakannya ada debit kredit. Tapi ada juga dalam SPM dia tak ada, dia letak debit kredit. Cikgu, kita orang bagi tahu dalam exam nanti tak ada debit kredit. Kalau tak ada macam ni lah. Okey. Jadi gariskan. Kenapa kena gariskan? Sebab mata kita ni pakai spek ke tak pakai spek ke, tak betul kadang-kadang. Alignment ni lari. Kita nampak inventory 22,000. Salah dah. Nak kalau dia ada debit dan juga kredit. Dan awak kena kenal pasti satu persatu itu diletakkan di mana. Contohnya kalau lengkapan, dalam kepala awak tu dah automatik, dah tahu dah dia duduk kat mana. Aset bukan semasa. Itu yang paling penting. Kalau awak tak kenal lagi, setiap item itu tak kenal rumahnya kat mana, awak tak boleh nak buat. Yang penting awak kenal rumahnya kat mana. Okey, cukai belian, rumahnya kat mana? Belanja. Betul tak dekat belanja? Okey, kategorinya betul dekat belanja. Dekat penyata kewangan dia duduk kat mana? Dekat Audi. Faham tak? Cukai belian adalah belanja. Betul, belanja. Jangan diletakkan di dekat belanja dekat akauntan rugi, salah. Tak boleh letak kat situ. Kena letak dekat Audi. Sama, duty import, cukai tu, duty dan cukai benda yang sama. Duty import, cukai belian maksudnya benda yang sama. Bila duty ini, cukai ini, dia adalah melibatkan import, belian secara import daripada luar negara, barulah ada duty. Kalau kita beli dalam negara, dia tak akan ada duty. Boleh faham? Okay. Sama juga awak tengok ada angkutan masuk dengan angkutan keluar, betul? Ada dua kan, angkutan masuk, angkutan keluar. Dua-dua ini adalah belanja. Tapi kena ingat, angkutan masuk letak kat belanja ke nak letak kat mana? Dekat penyerta kewangan? Audi. Boleh? Jadi angkutan masuk adalah dekat Audi. Itu awak nak kena pastikan betul-betul, sebabnya dekat situ ada markah one off. Kalau awak pergi letak angkutan keluar dekat Audi, dia akan jadi salah. Markah one off semua tak dapat. Sebab apa? Sebab ada benda asing. Dia tak boleh ada benda asing kat situ. Maksudnya awak tak faham format. Kalau awak buat maklumat tambahan ini, pelarasan ini salah, tapi awak masukkan amount yang awak kira tu masuk dalam itu, awak tetap akan dapat markah. Tapi pengiraan awak salah, format pun awak tak ingat, jadi tak ada markah. Boleh faham? Kita hukum sekali je. Kalau ingat format, semestinya awak tahu nak letaknya di mana. Boleh Okey. Kita pergi kepada maklumat tambahan yang pertama. Inventory mesti ambil nilai yang paling rendah. Itu awak dah tahu. Kalau dia keluar soalan macam ni, senanglah. Awak dah tahu dah, mesti ambil yang paling rendah. Tak kira lah harga pasaran ke, harga kos ke, mesti ambil nilai yang paling rendah. Okey, 11,200. Okey, tapi kalau dia bagi dalam table, kena ambil pada setiap lajur tu. Item 1 apa dia? Okey? Boleh? Yang kedua, peruntukan hutang ragu. Okey. Semalam cikgu ajar buat dalam bentuk akaun kan. Sekarang ini kita tak ada masa nak buat akaun tu. Betul tak? Awak nak buat akaun satu persatu, baru nak buat. Cikgu rasa satu soalan tu mungkin 2 jam setengah tak siap lagi.
Okey, caranya macam mana nak buat? Untuk peruntukan hutang ragu, awak terus kira 5% darabkan dengan ABT bersih. Apa maksud ABT bersih? Maksudnya kalau masih ada lagi hutang lapuk, kena tolak dulu. Kalau ada pelarasan dekat maklumat tambahan yang lain, kena buat pelarasan dulu. Barulah akan ada ABT bersih. Kalau kita tengok maklumat tambahan yang lain tak ada kaitan dengan ABT, betul? Jadi kita terus darabkan dengan ABT berapa ABT? 22,000. Awak akan dapat berapa? Berapa? 1,100. Okey, dapat jawapan. Cari yang sedia ada. Ada tak yang sedia ada? Ada tak? Ada. Bulatkan yang sedia ada tu. Maksudnya nanti akan ada nilai yang baru. Bawah ni awak tolakkan 1,600. Faham tak? Kenapa kita bulatkan yang atas itu? Sebabnya amountnya dah berubah. Kita tak akan masukkan lagi dalam PKK 1,600. Okey. Berapa nilainya? 500. Awak akan dapat negatif, betul? 1,100 tolak 1,600, awak akan dapat negatif. Negatif di sini bermaksud pengurangan hutang ragu. Faham tak? Jadi terus awak dah tahu dah. Awak tolak, awak tahu pengurangan hasil. Tapi jangan letak negatif pula dekat hasil nanti. Faham? Cikgu kata tanda itu merujuk kepada pengurangan. Nilainya adalah 500. Boleh? Faham Okey. Ada nak tanya? Awak jumpalah soalan pengeruntukan hutang ragu yang macam mana sekalipun, cara kiranya sama. Kira dulu peruntukan itu berdasarkan akaun belum terima bersih, dapat jawapan dia, tolak dengan yang lama. Boleh? Kena tolak. Sebab apa kena tolak? Sebab kita nak tahu beza dia. Faham? Dan kita nak tahu dia bertambah ke dia berkurang. Kalau awak nak dapat negatif, maksudnya pengurangan. Kalau awak dapat positif, tambahan. Pengurangan hasil, pertambahan belanja. Mana-mana soalan sama je. Ini je cara kira ni. Simple. Yang penting awak faham macam mana nak kira. Walaupun contohlah, katalah ada pelarasan kat tempat lain, mungkin ada kesilapan. Sebab apa? Mungkin bukan 22,000, 20,000. Sebab 2,000 dalam maklumat tambahan ada hutang lapuk. Sepatutnya kena tolak dulu, tapi awak tak tolak. Sekurang-kurangnya pengiraan awak adalah betul berdasarkan pemahaman awak. Jangan ada benda asing saja. Boleh? Dia jawapan tetap salah, tapi awak faham. Lepas ni bila awak tengok kalau ada hutang lapuk, maksudnya kena tolak dulu. Bukan hutang lapuk dalam ni Hutang lapuk dalam PKK, dalam imbangan duga adalah yang dah buat pelarasan. Dia mesti hutang lapuk yang ada dekat maklumat tambahan, baru kita tolak. Faham tak? Apa-apa pelarasan ABT yang ada dekat maklumat tambahan saja yang kita kena buat pelarasan dulu. Kalau tak ada kat maklumat tambahan, ada kat atas, tak perlu tolak. Okey, jadi sekarang ini berapa peruntukan hutang ragu? Berapa peruntukan hutang ragu? 1,100. Cikgu dah beritahu semalam kan? PHR adalah yang kita kira itu adalah baki akhir. Boleh? Ini yang kita akan masukkan dekat
PKK. Boleh? Cikgu pergi slow-slow dah ni. Supaya lepas ni esok masuk saja exam, awak boleh nampak dah macam mana nak kena buat. Okey, yang kita kira itu adalah baqiah akhir untuk PHR. Boleh? Konsep mana-mana soalan sama, cara pengiraannya. Okey. Yang ketiga, insurans prabayar. Insurans prabayar. Yang ketiga, cikgu letakkan sinilah. Yang ketiga, insurans prabayar. Okey. Cikgu biasa kalau cikgu ajar, cikgu akan buat 3 garis. Apa maksud 3 garis ni? Nampak tak? Bawahkan sikit. Okey. Garis yang pertama adalah kita ambil daripada ID. Apa ID? Imbangan duga. Garis yang kedua adalah lebih ataupun kurang. Yang lebih kita nak kena tolak kan, yang kurang kena tambah. Kita nak tahu berapa lebih dan kita nak tahu berapa yang kurang. Yang ketiga adalah yang sebenar. Okey, mana-mana untuk belanja hasil guna kaedah yang sama. Okey, buat 3 garis. Garis yang pertama adalah daripada imbangan duga. Garis yang kedua adalah yang lebih ataupun yang kurang. Garis yang ketiga adalah yang sebenar. Dalam soalan, dia akan ada 2 daripada 3 yang ini. Faham tak? Dia mesti ada 2 sekurang-kurangnya daripada 3 maklumat. Okey, yang pertama daripada imbangan duga. Cari insurans, ada tak? Ada berapa? 700. Apa tak? 720. Okey. Yang sebenar ada maklum tak? Insurans setahun adalah sebanyak berapa? Ada tak dia bagi tahu? Tak ada. Tapi dia bagi tahu yang prabayar lebih ke kurang? Dia bayar lebih. Berapa yang lebih? 120. Jadi 120. Lebih nak kena tolak ke tambah? Lebih kena tak cukup kena tambah. Jadi awak dapat tak nilai yang sebenar? Berapa? 600. Nampak? Jadi mana yang kita nak rekod? Kita akan rekod yang pertama yang ini adalah insurans. Insurans ini kita kena bulatkan. Sebab apa? Sebab insurans ada perubahan. Mana nilai yang kita nak kena masukkan? 600. Boleh faham? Yang kedua yang kita nak masukkan adalah ke PKK. Ini apa dia? Insurans prabayar. Masuk kat mana? Aset semasa dekat PKK. Boleh? Prabayar, belum bayar, belum terima, belum terperoleh, itu awak kena hafal lah. Nak masuk dekat aset ke dekat liability. Kalau awak tak hafal, awak tak ingat, memang tak boleh nak buat apalah. Boleh? Okey? Jadi yang kita nak ambil maklumat adalah satu yang sebenar, yang kedua adalah yang lebih ataupun yang kurang. Yang sebenar dekat untung rugi, yang lebih kurang dekat PKK. Insurans dekat belanja.
Jelas? Boleh faham? Okey. Kita tengok soalan maklumat tambahan seterusnya. Belanja belum bayar bagi tahun ini ialah gaji, angkutan buat benda yang sama. Gaji, kita ambil dulu gaji. Sekejap nampak tak? Salah kot. Dia termasuk sekali kot. Jadi nombor 4 tu ada dua tu, gaji dan juga angkutan keluar. Gaji, dia ada gaji belum bayar. Betul? Okey, masukkan dulu. Yang pertama daripada ID. Yang kedua yang lebih ataupun yang kurang. Yang ketiga adalah yang sebenar. Kita tak tahu yang mana dia bagi. Kita masukkan dulu. Yang pertama gaji. Berapa gaji? 10,000. Jadi daripada imbangan duga adalah 10,000. Yang sebenar ada tak dia bagi? Dia kata gaji tahunan tak ada, tapi dia ada bagi yang belum bayar. Belum bayar tu dia terkurang ke terlebih? Terkurang lah. Sebab apa dia belum bayar? Berapa yang belum bayar? 600. Kurang kena tambah. Jadi awak dapat tak yang sebenar? 10,600. Senang ke susah? Senang saja, tak susah. Okey, jadi awak tahu belanja untuk gaji adalah 10,600. Masuk dekat untung rugi. Okey. Gaji belum bayar, sebut saja belum bayar, awak dah terlintas dah. Belum bayar liability. Liability semasa. PKK. Boleh? Jadi tak perlu nak buat akaun dan sebagainya. Kalau nanti bila awak belajar satu lagi bab rekod tak lengkap, itu kena ada step untuk kita buat akaun juga. Sebab apa? Dia ada prabayar, belum bayar, benda yang sama. Okey. Yang kedua sama juga. Cuba buat angkutan keluar, belum bayar. Angkutan keluar, belum bayar. Okey, buat 3 garis sama dengan daripada imbangan duga 2,400. 2,400. Okey. Sebenar tak ada. Kita ada yang terkurang, iaitu terkurang bayar, iaitu sebanyak 360. Kurang kena tambah. Okey. Jadi berapa nilainya? 60. Jadi awak tahu 2,760 nak letak kat mana? Belanja untung rugi, iaitu angkutan keluar. Okey. Kalau dia angkutan masuk, maksudnya dia letak dekat akaun perdagangan. Boleh faham? Okey. Jadi yang lebih yang kurang ini kita nak hantar mana? Liability semasa PKK. Mudah je. Mana-mana soalan belanja dan hasil yang ada pelarasan macam ni, awak buat dia macam ni. Kaedah dia. Boleh? Lepas tu awak dah mahir, awak nak ikut kaedah awak dah faham, itu terpulanglah. Yang penting sekarang ni macam mana kita nak fahamkan. Nak kena tolak ke nak kena tambah? Betul? Kita akan ragu-ragu nak tolak ataupun nak tambah. Jadi bila awak banyak, awak dah tahu dah. Kita sebenarnya nak dapatkan yang sebenar. Ada kadang-kadang soalan dia bagi yang sebenar, dia tak bagi yang tak cukup. Faham? Ada soalan yang dia bagi yang tak cukup, berapa, belum bayar berapa, dia nak minta kita cari yang sebenar. Dia mesti ada 2 daripada 3, baru kita boleh buat. Kalau ada 1 saja, maksudnya tak ada pelarasan lah. Boleh faham? Contoh mana yang tak ada pelarasan?
Hutang lapuk. Ada tak nampak tempat lain hutang lapuk? Tak ada perasaan lah. Sebab ada satu je. Okey. Ada lagi tak yang lain? Belanja yang lain. Cukai belian, ada tak tempat lain? Tak ada. Pengiklanan, ada tak tempat lain? Tak ada. Jadi sama. Boleh? Okey. Boleh 4 dengan 5 ni. Okey, seterusnya. Faedah atas pinjaman. Okey, ini faedah atas pinjaman ni yang biasa je. Dia ada faedah atas pinjaman yang mana bila ada pinjaman awak nak kena asingkan. Liability semasa ke liability bukan semasa. Biasa soalan akan keluar macam tu. Okey, tak apa, kita buat yang ini dulu. Faedah atas pinjaman. Okey, pinjaman, faedah atas pinjaman. Kira dulu. Berapa peratus? 6%. Darabkan dengan berapa pinjamannya? 20,000. Berapa awak dapat? 1,200. Ini adalah faedah yang kena bayar. Ataupun dengan kata lain, ini adalah yang sebenar. Boleh faham? Okey. Tengok dalam soalan, ada tak faedah pinjaman? Ada. Macam mana nak buat? Sama buat macam tadi kan. Garis 3 sama dengan, okey. Lepas tu daripada ID berapa? 900. Yang terlebih terkurang ada tak? Tak ada, tapi dia bagi yang sebenar. 1,200. Awak tahu tak nak kena tambah ke nak kena tolak? Tolak barulah kita dah. Tak, sekarang ni kita nak dapatkan 1,200, kita nak kena tambah ke nak kena tolak? Tambah berapa? 300. Ini adalah lebih ke kurang? Lebih ke kurang? Kurang. Sebab itu kita tambah. Faham? Kita tambah sebab apa? Sebab dia kurang. Jadi ini adalah lebih ataupun kurang. Maksudnya kat sini faedah atas pinjaman belum bayar. Dekat liability semasa PK. Pinjaman yang faedah pinjaman dekat belanja adalah 1,200. Jadi faedah pinjaman ni yang kita ambil kena bulatkan. Faedah mana faedah? Aku tak nampak ni faedah. Okey, faedah. Kenapa kita bulatkan? Takut nanti awak salah ambil nilai. Bulat tu maksudnya kita ada buat pelarasan. Boleh faham? Kita dah cakap kan? Belanja dan hasil kaedahnya sama je. Okey? Awak nak ikut kaedah yang mana, itu terpulang. Okey? Yang penting mana yang awak rasa lebih mudah. Kadang-kadang mungkin kaedah A orang tu lebih mudah. Kaedah B orang tu lebih mudah. Bergantunglah. Okey? Yang ke berapa tu? 7. Susut nilai. Susut nilai kenderaan. SN kenderaan. Susut nilai kenderaan. Okey, susut nilai kenderaan. Okey, dia bagi tahu kat sini susut nilai kenderaan adalah ansuran tetap. Maksudnya sama pada setiap tak perlu tolak. Okey, kira dulu. 20% darabkan dengan 48,000. Awak akan dapat apa? 9,600. Semalam pun cikgu dah cakap yang kita kira ini adalah
belanja susut nilai. Susut nilai senang. Yang kita kira itu belanja tambahkan dengan yang sedia ada. Susut nilai terkumpul. Ada tak yang terkumpul? S&T yang terkumpul 29,000 bulatkan. Kenapa? Kita ada perubahan. Kita kena tambah yang baru 9,600. Jadi berapa? Berapa? 39,200. Yang ini kita akan letak kat mana? Dekat PKK. Kita tolakkan dengan aset bukan semasa. Kan? Kos tolak susut nilai terkumpul. Jadi awak kena tahulah lepas ni susut nilai bukan lagi 29,600. Sebab tu kita kena bulatkan. Susut nilai yang terkumpul yang terkini adalah sebanyak 39,200. Boleh? Susut nilai mana-mana awak kira macam ni je. Kira darabkan itu adalah belanjanya. Belanja kena tambahkan kepada yang terkumpul. Faham Dan jangan tersalah. Yang terkumpul tu awak letak dekat belanja. Tu jadi salah. Boleh? Kalau dalam soalan tak ada susut nilai terkumpul, maksudnya belum wujud lagi. Jadi belanja dengan susut nilai terkumpul dia akan sama. Sebab dia belum ada lagi. Mungkin dia baru beli. Boleh? Okey. Yang kedua, lengkapan. Susut nilai yang kedua, susut nilai lengkapan. Okey, berapa peratus? 10%. Tapi dia kata baki berkurang. Kurang kena tolak. Nak tolak apa? Tolak dengan yang sebelum. Jadi lengkapan 12,000. Tolakkan dulu dengan 1,500. Dapatlah jumlahnya berapa? Berapa? Banyak ya. Tak darab 10%? 1050. 1050. Maksudnya ini adalah apa? Belanja susut nilai lengkapan. Perlu ingat, cikgu dah maklumkan cik kali dah, mesti tulis penuh bila dalam exam. Okey. Lepas tu, susut nilai terkumpul 1,500. S&T 1,500. Kena tambahkan dengan yang baru. Jadi berapa? 2,550 akan dimasukkan dekat PKK bertolak dengan aset bukan semasa. Boleh? Mudah je, dah selesai, dah habis. Okey, ini soalan ni dia direct lah. Tapi yang penting sekarang ni awak faham macam mana nak kira. Okey, belanja tadi dia mesti sekurang-kurangnya 2 daripada 3. Satu item tu yang kita kena kira. Sama ada yang sebenar ataupun yang lebih ataupun yang kurang. Boleh faham? Boleh. Okey, sediakan penyata akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Buat sekarang. Okey, untuk akaun perdagangan pastikan tajuk dan juga nama dia mestilah ditulis penuh. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Gunakan pada soalan dia ada kan? Tulis ikut yang soalan tu. Kalau soalan tu dia minta sediakan penyata keuangan, penyata pendapatan, maka awak pun tajuknya penyata pendapatan. Okey.
Yang kedua, RM ke atas ni mestilah ditulis. RM. Okey. Jualan tolak jualan tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih, dapat nilainya. Jualan bersih ni kalau tak ditulis tak ada masalah. Tapi seboleh-bolehnya pastikan awak tulis supaya awak faham. Okey. Cikgu akan bagi tahu apa yang wajib ditulis. Yang mana kalau awak tak tulis tak ada markah. Yang pertamanya adalah kos jualan. Perkataan kos jualan ini wajib ditulis. Dan juga untung kasar. Yang ini awak wajib tulis. Dan untung bersih. Ini pun wajib ditulis. Okey. Kos belian, kos barang dijual, tak tulis, tak ada masalah. Tapi seboleh-bolehnya awak tulis supaya awak kenal mana kos belian, kos barang dijual. Anda kata tak ada masa sangat, tinggal pun tak apa. Tapi seboleh-bolehnya pastikan tulis. Biasanya di sini akan ada markah, dua ataupun one off. Maksudnya kalau semua betul, dapat 2. Tapi kalau pengiraan salah, contohlah belian ini ada bukan 30, sepatutnya 28, tapi awak tulis 30, awak akan dapat one off. Sebab apa? Pengiraan awak betul. Boleh faham? 30 tambah 7, 29, tolak 7, 29,300. Betul pengiraan. Tapi nilai 30 tu salah. Sepatutnya 28. Contoh. Sepatutnya 28, tapi pengiraan awak betul. Awak akan dapat markah one off. Sama juga dekat sini. Dia ada markah one off. Walaupun atas itu salah. Biasanya dekat sini akan ada markah satu markah lah. Kalau ini salah lah, tak ada one off. Tapi pengiraan ini tambah tolak ataupun mungkin dia bagi markah kat sini one off, akan dapat markah one off. Kat sini pun sama markah one off. Mungkin biasanya 2 atau 3 markah on figure lah berdasarkan pengiraan. One off tu apa? On figure. Berdasarkan pengiraan awak, angka awak. Okey? Dan kalau boleh pengiraan ditunjukkan di bahagian tepi ni. Ini kalau ada masa lah. Pastikan letakkan pengiraan di bahagian sini. Boleh? Biasanya kalau kita dah mahir nanti, awak jawab soalan itu, pengiraan terus buat kat sini. Faham? Mana tak ada nak conteng-conteng kat tepi, apa kertas tu tak ada dah. Terus buat pengiraan dalam penyata keuangan. Itu sebaik-baiknya. Maksudnya awak memang boleh siapkan dalam tempoh 2 jam setengah untuk semua soalan. Okey? Seboleh-bolehnya letakkan pengiraan, okay, supaya apa? Mungkin pengiraan awak betul, tapi kalkulator tak ada bateri. Tekan kosong, tak keluar kosongnya. Maksudnya dia akan ada, mungkin ada markah yang boleh diberilah kat situ. Okay? Dan untung bersih dia mesti ada lah. Okay, on figure kalau contoh peruntukan hutang ragu sepatutnya ke atas, tapi awak letak kat bawah. Tak adalah kalau ada markah one off. Kat sini ada markah one off, dah tak ada. Sebab apa? Ada benda asing. Tak sepatutnya berada di situ. Benda asing tu maksudnya tak sepatutnya berada di situ. Contohnya insurans. Insurans awak letak kat sini kan? Betul. Tapi awak pergi letak kat atas. Sebab awak ingat insurans belian, awak letak kat sini insurans. Semua nanti tak ada markah one off on figure. Sebab apa? Ada benda asing. Faham? Benda asing tu tak sepatutnya berada di situ. Dan awak tak sepatutnya salah benda tu. Sebenarnya awak memang dah kena kenal insurans belian benda yang berbeza. Dekat Audi ini adalah yang berkaitan dengan belian sahaja. Angkutan masuk. Kenapa angkutan masuk? Pos bila kita beli. Ada kaitan dengan belian. Upah belian. Sebab apa? Kita upah pekerja untuk angkut barang.
daripada kontena masuk ke dalam mungkin masuk ke dalam kita punya kilang, warehouse. Jadi kita upah orang lain pula untuk angkut. Upah belian ada kaitan dengan belian. Jadi empat-empat ini berkaitan dengan belian. Insurans disebut insurans saja secara umum, tak ada kaitan dengan belian. Tapi ada saja perkataan belian, dia mesti akan berada di Audi. Cukai belian, maksudnya duduk pada Audi. Boleh? Itu jangan salah. Seboleh-bolehnya jangan buat silap yang itu. Sebabnya awak dah pun membazir markah. Masa memang membazir dah salah, kan? Okey, boleh? Okey, penyata kedudukan keuangan ini format lama. Jangan tengok yang atas. Yang atas ini dia ada kos, kan? RM, susut nilai terkumpul dengan nilai buku. Betul? Kos, susut nilai terkumpul, nilai buku. Tajuk ini hanya untuk yang atas ini sahaja. Akaun aset bukan semasa sahaja. Bukannya kos itu semua sekali sampai bawah tu adalah kos, bukan. Tajuk kos ini, kos, susut nilai buku hanya terpakai untuk aset bukan semasa sahaja. Jelas Ini format lama, awak jangan tengok format tu. Tengok yang cikgu tulis tu. Boleh? Jadi jumlahnya dia tetap akan sama. Boleh tak cikgu saya nak ikut format lama? Ada tahun dia tak terima, ada tahun dia terima. Kalau tanya cikgu, ikut buku teks. Buku teks walau macam mana sekalipun, markah mesti diberikan berdasarkan apa yang ada dalam buku teks. Itu pegangan kita. Walaupun sebenarnya buat macam ni tak ada salah pun dalam perakaunan. Tapi kita kena ikut standard yang kita dah belajar dalam buku teks. Jadi kita kena ikutlah. Okey. Aset semasa tolak liability semasa. Kat sini awak kena ingat, akaun belum terima biasanya kena tolak dulu dengan PHR. Baru kita bawa ke kanan. Ini biasa yang tertinggal. Dan aset semasa mulakan dengan inventory akhir dulu. Ini yang biasa awak tertinggal. Okey, mulakan dengan inventory akhir. Buat je aset semasa, tulis terus inventory akhir. Sebab inventory akhir biasanya akan ada dalam soalan. Tak mungkin tak ada. Jelas? Boleh Okey. Aset semasa tolak liability semasa. Awak akan dapat nilai, betul? Ni tolak, awak akan dapat nilainya. Ini namanya modal kerja. Wajib ditulis perkataan modal kerja. Modal kerja itu perkataan dia wajib ditulis. Tak sunat, sunat muakkad pun tak. Wajib. Bila tak tulis, walaupun ini betul, tak ada markah nanti. Boleh? Jadi kita tambahkan dengan aset bukan semasa, barulah dapat jumlah imbangan yang pertama. Okay, imbangan yang kedua, seterusnya awak akan dapatlah lepas tambahkan dengan liability bukan semasa. Pinjaman kalau dia tak nyatakan tahun, kita anggap dia bukan semasa. Sebab pada kebiasaannya pinjaman ini lebih dari satu tahun. Kalau dia nak pinjam setahun je, tak berbaloi, kan? Baik dia pinjam lebih daripada 1 tahun. Okey. Boleh Boleh faham? Ada nak tanya setakat ni? Kenapa aset semasa tolak liability semasa? Apa maksud modal kerja? Modal. Apa maksud modal kerja? Kenapa kita tolak aset semasa, tolak liability semasa? Kenapa dia nak tunjukkan yang itu? Dia nak tahu aset kita cukup tak menampung liability semasa. Sikit lagi. Dah tu. Maksudnya dalam jangka pendek, mampu tak kita nak bayar hutang? Itu maksudnya. Modal kerja jangka pendek. Sebabnya aset semasa tolak liability semasa, kan?
aset cair tolak dengan hutang jangka pendek. Maksudnya kita mampu tak nak bayar hutang jangka pendek? Mampu. Sebabnya bila kita tolak ada 48,000 lagi. Maksudnya dia punya penyata keuangan dia, keuangan syarikat ini adalah kukuh. Sebab apa? Dia masih ada lagi aset kalau ada hutang. Setelah ditolak hutang jangka pendek. Boleh faham? Kalau contohlah awak tolak dapat negatif. Maksudnya apa? Maksudnya prestasi syarikat ini tak bagus. Dia cuma ada aset bukan semasa yang jumlah yang besar saja. Tapi dia tak ada aset yang cair. Aset cair tu maksudnya yang kita boleh terus tukar kepada duit dalam jangka masa yang pendek. Faham? Contoh dia ada tanah 10 ekar tanah. Jumlah tanah ada 400,000. Tapi kat sini negatif. Maksudnya tak bagus. Sebab apa? Walaupun tanah dia ada banyak, tapi untuk jual tanah 10 ekar itu tak mungkin boleh ambil masa yang pendek. Faham? Jadi sebab itulah tak bagus. Dia akan tengok. Sebab tu kena tunjuk modal kerja ni. Boleh Okey. Cikgu rasa untuk hari ni setakat itu sahaja dulu. Kita akan sambung pada hari Ahad depan soalan seterusnya. Okey, ada sebarang pertanyaan